Cetusan cipta goresan tinta, penyuluh kata semaralah sastra Melayu di persada dunia. Terbitan Unggun Kreatif. Podcast Nyala, Telaga Maklumat Sastra Melayu, Wadah Bicara, Kupasan Karya dan Deklamasi. Episod pertama, Podcast Nyala membawa tema Wabak, Pemusnah atau Penyelamat. Ayo ikuti kami dalam segmen Bicara Sastra. Kami akan menyentuh tentang Gejala penularan wabak, latar distopia dalam karya-karya bersifat spekulatif oleh para penulis fiksyen sains. apakah yang boleh kita pelajari daripada penularan wabak yang boleh dimanfaatkan dalam sastra. Dalam segmen Kupas Karya pula, kita akan sama-sama menggali makna tersirat di sebalik lagu Berita Kepada Kawan. Segmen Narasi Karya menampilkan deklamasi dua karya daripada kami, Nuridah Kamari dan Farihan Baharun. Cetusan cipta goresan tinta, penyuluh kata semaralah sastra Melayu di persada dunia. Terbitan Unggun Kreatif. Cetusan cipta Wah. Wah, Nuridah, ada cetus, ada goris sampai unggun menari-nari sehingga bersemarak ke persada dunia. Banyak betul pelambangan tentang api, ya. Betul tu Farihan. Salam sejahtera kepada anda di luar sana dan selamat datang ke siri podcast Nyala. Episod pertama, Kelolaan Unggun Kreatif. Jingle yang baru anda dengar tadi adalah gubahan khas oleh saudara Akmal Nur, seorang aktivis seni yang berpakat besar dalam bidang nyanyian, muzik dan persembahan pentas. Hari ini anda bersama kami, Nuridah Kamari dan Farihan Baharun, pasangan suami isteri yang juga pengasas Unggun Kreatif yang bermula dengan sebuah impian. Boleh saya tanya, impian apa tu Nuridah? Impian untuk menakluk dunia ke? Bukan. Impian untuk membina sebuah syarikat penerbitan yang melahirkan karya-karya sastra Melayu bermutu daripada para penulis Singapura. Tapi ada yang tanya, kenapa pilih nama Unggun, ya? Kenapa bukan Anggun ataupun Unggul, ya? Kalau nak ikutkan kan, nama Unggun ni selalu tersalah sebut. Saya pernah dengar orang sebut Anggun Bridal, macam Anggun Bridal. Ada yang panggil Unggul Kreatif, tapi dia Unggun. Dan Unggun tu adalah daripada kayu api. Dan kita bayangkan bila kita buat buku, kerana kami syarikat penerbitan buku sastra, buku tu diperbuat daripada kertas, daripada kayu, tapi bukan kayu pokok yang mati, tapi kayu yang berapi-api. Jadi dari situlah falsafah ataupun makna di sebalik perkataan unggun itu. Jadi simbol unggun, saya pun dah tersalah sebut. Simbol unggun itu dipilih untuk membayangkan semangat yang terus membara, ya, tanpa mengenal erti putus asa. Apatah lagi dalam industri penerbitan buku Melayu tanah air yang mungkin sering dianggap sebagai suam-suam kuku yang kurang hangat. Jadi kalau kita nak hangatkan lagi landscape kesusastraan Melayu di Singapura, kami menyemat azam untuk sentiasa berusaha menjadi pemangkin dalam kalangan penggiat, pengamat dan peminat sastra sekalian. Begitulah inspirasi untuk jenama Unggun ini, ya. Barulah saya lebih jelas sekarang ingatkan, sebab dulu saya suka main mancis, kibas-kibas asap buat halau nyamuk, ya. Tapi kan Nuridah, setiap kali kalau cakap pasal unggun atau api, saya akan teringat sebuah lagu lama nyanyian Ruhil Amani. Ingat? Kenal Ruhil? Oh, dah lama saya tak dengar nama Ruhil tu. Tapi masa saya kecil dulu memang nama tu sentiasa bermain di telinga. Dan ada satu bait pada lagu tersebut yang dia akan sentiasa mengingatkan kawannya.
Dan meskipun api ni tuan-tuan dan puan-puan, ternyata memang boleh membakar diri, boleh menjadi pemusnah, ya. Tapi bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi dari segi metaforikal, ya. Kita juga harus akur yang api juga adalah satu jenis teknologi yang menjadi sumber kehidupan, ya. Api memberikan nyawa dan tenaga kepada alam, ya. Api juga memancarkan cahaya dan banyak lagi. Jadi sifat dualiti ini memang wujud dalam persekitaran kita, ya. Contohnya sekelumit virus, ya, yang tidak boleh dipandang dengan mata kasar sekalipun. Jadi ini yang akan kita huraikan dengan lebih lanjut dalam segmen yang menyusul, ya. Jadi sebut pasal duality ni, selain daripada api, juga perkara-perkara lagi dalam alam, perkara-perkara lain dalam alam seperti air juga, seperti tanah juga, dan pisau juga. Pisau tu kita guna untuk potong daging, potong sayur, tapi pisau juga boleh digunakan untuk mencedera jika penggunanya tersalah. Norida sebut pasal pisau ni pun sebab mungkin dia terpaksa memasak, kan, sebab keadaan berkurung, perintah berkurung di Singapura pada saat ini, ya. Betul tu. Kalau kita asyik nak order, nak langgan daripada Foodpanda pun, lama-lama pun susut juga simpanan tu, kan. Okey, Chef Farihan, kita dah perkenalkan unggun. Sekarang apa kata kita perkenalkan apakah tujuannya podcast Nyala ataupun audio siar ini? Begini, ya Norida, podcast Nyala ini adalah wadah lanjutan daripada blog kami yang bertapak di nyala.unggunkreatif.com, yang mana kami pernah memuatkan beberapa makalah, karya kreatif dan liputan kegiatan seperti majlis pelancaran buku, bengkel penulisan, ya, dan beberapa lagi acara lagi. Dan kalau sayembara Nyala, ingat lagi tak anda terhadap sayembara Nyala yang pernah masih ingat ini? Kami anjurkan sebulan sekali selama 6 bulan berturut-turut, kan? Dan kami menganjurkan atau kami mengusulkan beberapa tema untuk menggerakkan atau meningkatkan lagi kreativiti para penulis. Jadi anda ingat lagi tak tema-tema yang kita pernah lakukan? Tentu sekali, ya. Saya ingat beberapa tema, antaranya termasuk hidup bagaikan lagu. Ya, itu antara tema yang paling saya minati. Dalam tema itu, para peserta harus memilih sebuah lagu dan menulis cerpen berdasarkan lagu itu. Yeah. Kalau anda, agak-agak anda nak pilih lagu apa? Kalau saya mungkin bergantung kepada saat dan ketika ini. Mungkin Tika dan saat ini? Tika dan bukan. Bukan Tika dan saat ini, tapi mungkin saya akan memilih lagu Apocalypse. 1, 2, 3 do re mi. Apocalypse 1, 2, 3 do re mi. Bertepatan dengan tema kita pada hari ini tentang wabak yang juga membawa kepada distopia ataupun Apokalips. Dan Nyala juga daripada sayembara itu, kami berjaya untuk menerbitkan 2 buah buku yang meliputi atau merangkumi penyertaan para penulis sayembara tersebut. Antologi itu berjudul Iblis Sudah Mati dan juga Luka di Pergentingan. Dan kami ingin memanfaatkan teknologi digital yang sedia ada untuk meluaskan lagi jaringan khalayak yang minat dengan hal-hal yang ialah berhubung kait dengan kesusasteraan. Dan melalui siri podcast Nyala ini, kami berharap agar penyebaran maklumat dan panduan dapat disampaikan dalam suasana yang lebih akrab dan mesra. Meskipun episod-episod podcast ini tidak kami terbitkan secara berkala ataupun mengikut jadual yang tertentu, ya, namun kami akan cuba sedaya upaya lebih lagi dalam keadaan yang berkurung ini. Kami banyak masa dan mungkin kurangkan tidur. Kami akan cuba memuat naikkan lebih banyak bahan-bahan yang selaras dengan isu-isu semasa, ya. Kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan semuanya. Dan untuk setiap podcast, kami akan paparkan pelbagai segmen, antaranya termasuklah Bicara Sastra, yang mana kami akan bincangkan tema-tema yang akan diusulkan, Kupas Karya termasuk cerpen, sajak, mungkin juga sastra tradisional, novel, drama dan juga lagu, ulasan buku, dan Sembang Sastrawan. Mungkin kita akan berbincang atau berbicara, mewawancara seorang sastrawan mapan yang mana kita dapat gali, mencungkil mutiara-mutiara ilmu daripada beliau. Dan dari masa ke semasa kami akan tambahkan segmen baru seperti tips penulisan,
pencetus idea ataupun writing prompts, kata-kata mutiara dan banyak lagi. Dan di sini juga kami mohon kerjasama anda, para pendengar di luar sana, untuk memberikan maklum balas kepada kami di info@unggunkreatif.com. Sama ada mungkin ada usulan untuk segmen-segmen baru, mungkin ingin memberi penyertaan kepada segmen kata mutiara contohnya dan sebagainya. Dan ini semua akan kami lakukan secara bertahap. Baiklah, kita akan dengar pesanan penaja. Terbitan Unggun Kreatif. Segmen Bicara Sastra kali ini membawa topik wabak, pemusnah atau penyelamat. Dalam keadaan COVID-19 yang semakin getir ini, penularan wabak menjadi topik yang tidak lekang daripada bibir masyarakat. Dunia kini sedang bergelut dengan penularan wabak COVID-19. Angka jangkitan sudah melepasi 1 juta serta kematian semakin meningkat. Yang bahaya tentang wabak ini adalah mereka yang dijangkiti ada kalanya tidak menunjukkan tanda-tanda ataupun simptom seperti demam, sesama dan sebagainya, tetapi masih boleh menjangkiti orang lain. Maka kita haruslah sebaik mungkin patuh kepada perintah penjarakan sosial dan pemakaian pelitup untuk mengurangkan jangkitan antara masyarakat, ya. Dan kalau kita tidak mematuhi perkara-perkara yang sudah diusulkan ini, maka apabila wabak tu dia akan menular dengan lebih dahsyat lagi, ya Farihan. Dan bila wabak tu menular sehingga kita tidak dapat kawal, manusia tidak dapat terkawal, maka terciptalah masyarakat distopia ataupun keadaan apokalip. Keadaan dunia yang runtuh segala sistem pemerintahan. Dan tema distopia ni banyak terakam dalam sastra dan filem. Di distopia ni ada satu keadaan masyarakat yang mengharukan, dan turut menakutkan juga. Dalam masyarakat yang bersifat distopia, semua sistem pemerintahan sudah musnah dan dunia dibina semula dengan sistem yang baru yang ada kalanya menindas, yang ada kalanya bersifat opresif, ya, dan menentang hak-hak kemanusiaan. Lebih mungkin diistilahkan sebagai sistem totalitarian ataupun authoritarian, ya. Istilah distopia pertama kali digunakan oleh J.S. Mill pada tahun 1868 sebagai kata berlawan terhadap utopia, ya. Kalau utopia pula adalah dunia yang serba sempurna. Pertama kali digunakan oleh Thomas More pada tahun 1516 dalam karyanya yang turut berjudul Utopia. Dan hal ini banyak terakam dalam sastra Inggeris. Karya-karya seperti 1984, George Orwell, Brave New World, The Handmaid's Tale, Fahrenheit 451, ini semua adalah karya-karya yang menggunakan latar distopia, yang mana sistem dunia itu sudah runtuh dan dibina sistem baru, tapi sistem ini kadang-kadangnya tidak berperi kemanusiaan kerana bersifat totalitarian dan sebagainya. Dan mendukung tema distopia ini juga, bagaimanakah agaknya pemaparan wabak dalam sastra? Bagaimana pemaparan distopia dan pemaparan wabak dalam sastra? Kalau kita sebut tentang sastra Melayu, ya Nurida, saya ingin memulakan dengan menyorot sebuah cerpen hasil daripada seorang penulis Singapura, Pasidah Rahmat, ya. Ceritanya berjudul DAIM atau mungkin akronim yang disebut sebagai DAIM, ya. Kisah ini terkandung dalam antologi cerpen sains fiksyen dan fantasi Adiwarna 3, iaitu Try, terbitan Jemari Seni, sebuah rumah penerbitan yang pernah beroperasi di Malaysia. Dan dalam cerita DAIM ni, penulisnya merincikan sebuah latar utopia, bukan distopia pada saya, yang mana para penghuni di sebuah kota, nama kota itu Kota Nabat pada zaman yang agak futuristik lah. Dan para penghuni di kota itu sudah pun mencapai usia yang agak lanjut sehingga 200 tahun lamanya. Ya. Dan keadaan ini berlaku kerana protagonis dalam cerita tersebut namanya Prof. Andi. Prof. Andi ni dia mengambil iktibar daripada sebuah wabak yang pernah melanda sebuah negeri yang lain. Lalu dia mencipta satu penawar yang mampu memanjangkan usia
seseorang. Pada satu petikan di dalam cerita ini, izinkan saya menukil. Dia berbunyi, penghuni benua Zinus mengalami sesak nafas hingga membawa maut. Tidak ada satu penawar yang mampu mengubati mereka. Mayat mereka serta-merta menjadi hitam apabila terkena dengan air. Dahsyat. Macam mana tu mayat jadi hitam bila terkena air? Itulah mungkin pukulan racun. Jadi apa yang saya dapati menarik dalam cerita ini adalah twistnya. Dia berlaku apabila para penghuni yang sudah divaksin oleh Prof. Andi tu dan mampu hidup dengan lebih lama lagi, tapi mereka merayu-rayu agar mereka dimatikan dengan segera. Jadi orang yang dah boleh hidup lama tapi mereka tak mahu. Mereka tidak mahu immortality. Jadi mereka tidak tahan hidup selama-lamanya, dan pada akhir cerita pembaca dapat mengesan bahawa akronim DAIM itu merupakan sejenis bunga yang bergelar Datura Azalea Iris Maculata. Dan bunga DAIM ini, dia mampu menjadi penawar dan juga menjadi racun yang berbisa. Bersifat duality juga ya. Ya, dan di sini kita juga dapat lihat bahawa sistem hidup yang bersifat utopia ataupun sempurna itu juga boleh berunsurkan distopia, kekalutan. Jadi pada awalnya tu masyarakat hidup dalam keadaan utopia kerana boleh hidup panjang. Betul. Usia sampai 200 tahun. Tapi kerana terlalu panjang, ramai yang tak sabar nak mati. Jadilah keadaan yang distopia. Tapi kita tak tahu keadaan fizikal mereka macam mana. Sama ada bila mereka sampai 100 tahun tu macam kita 40 tahun, atau 100 tahun tu seperti kita sekarang ni, hayat kita sekarang 80, 90, dah tenaga dah semakin turun dan mula sakit-sakit dan sebagainya kan. Jadi dari segi ini juga kita dapat lihat duality lah kan, daripada sudut bunganya tu. Bunga apa namanya tadi? Bunga Panjang. Daim. Datura Azalea Iris Maculata. Dah hafal saya. 4 bunga dalam satu ke tu macam mana? Memang mungkin satu jenis baka bunga yang beracun, kalau tak silap saya. Tapi mungkin adalah gabungan kreativitinya di situ. Ya, menarik sekali. Cerpen daripada Pasidah Rahman. Ada lagi contohnya? Ada sebuah lagi cerpen yang ingin saya serlahkan dalam perbincangan episod pertama podcast Nyala ini. Kisahnya adalah hasil Muhammad Naguib Ngatnan yang berjudul Singapura Berdarah. Ya. Dan tajuknya sudah memberikan bayangan awal ataupun foreshadowing yang latar tempat dalam cerita ni diselaputi dengan unsur-unsur yang distopian, ya. Singapura Berdarah. Dan dalam cerita ini Naguib turut mengisahkan sebuah wabak yang melanda Singapura, tetapi melalui kacamata tiga saya fikir konspirator daripada sebuah kumpulan yang dinamakan Egyptai, iaitu tiga watak lah. Nama-nama tiga watak tu Ahmose, Amasis dan Ahmes. Ya. Dan kita dapat lihat perkara yang serupa berlaku apabila pihak agensi kesihatan dalam cerita tersebut mula menyiapkan barisan pertahanan mereka dengan 100 orang doktor, pakar perubatan, jururawat dan sebagainya untuk bersedia menghadapi semua pesakit yang berkemungkinan mendapat jangkitan. Kita lihat perkara yang sama sedang berlaku, bagaimana pihak Kementerian Kesihatan di Singapura sedang mempersiapkan tempat-tempat kuarantin dan tempat-tempat yang besar, yang luas dan sebagainya untuk menghadapi ataupun kemasukan gelombang pesakit yang baru. Ya. Dan kita juga dapat perhatikan bagaimana penyakit itu merebak dari satu kluster atau kelompok ke satu kelompok yang lain dengan cepat. Ya. Dalam cerita itu adalah cerita tentang penyakit itu dari Yio Chu Kang ke Moulmein, kemudian dari Upper Changi Road ke Kallang. Dan beginilah sifat wabak. Ya. Kalau kita lihat pun COVID-19 ni dia cepat merebak, cepat mencipta kluster-kluster yang baru. Jadi Naguib selaku penulis sudah dapat menjangkakan kalau wabak tu merebak di Singapura, dia menggunakan latar Singapura dan dia menjadi personal sebab dia menggunakan nama-nama tempat di Singapura kan, nama-nama estate perumahan. Jadi wabak ni tak diceritakan pula wabaknya tu macam mana. Kalau anda ingin tahu bagaimana Singapura berdarah kembali pulih sedia kala, anda boleh dapatkan cerita Muhammad Naguib Ngatnan ini daripada buku
antologi cerpen Tanjung Katong Airnya Biru ya. Antologi yang dihasilkan daripada 4 penulis Singapura. Buku ni boleh didapatkan dari laman kami di ungguncreative.com ya. UNGGUNCREATIVE. Dan dalam buku ini terdapat 16 buah cerpen yang dihasilkan oleh 3 orang penulis lain, iaitu Azman A. Rahman, Johan Abdul Rahman dan saya sendirilah, Farihan Bahrun. Jadi 2 cerpen yang menarik daripada Pasida Rahmat dan juga Muhammad Nagib Ngadnan. Dan tak salah saya Farihan, dalam cerpen-cerpen anda juga terdapat banyak tema distopia, sebab anda suka dengan lagu Apokalips kan. Jadi latar distopia tu seringkali menjadi sandaran untuk karya-karya anda. Dan ini adalah hak penulis untuk mencipta, membina atau memusnahkan dunia. Jadi apakah yang anda ingin capai sebagai penulis apabila menggunakan konsep distopia ni, dan mungkin anda boleh ambil daripada contoh-contoh karya anda? Sebenarnya bukanlah niat saya sebagai penulis untuk menghapuskan dunia secara sengaja. Itu bukan tugas kami sebagai penulis, tapi tugas itu dalam kekuasaan ilahi. Namun memang benar banyak juga cerpen saya yang cuba merakamkan kekalutan dalam dunia pada hari muka, berdasarkan apa yang terjadi pada hari ini. Mungkin tanpa disedari saya memiliki sifat-sifat sadistik dan nihilistik lah begitu. Kenapa ya? Kenapa? Itu mungkin kita akan rungkaikan dalam episod-episod yang seterusnya. Dari sudut psikologi. Tapi antara cerpen yang mungkin dapat saya singkap pada episod kali ini ialah sebuah cerpen yang turut disertakan dalam antologi Tanjung Katong Airnya Biru, yang tadi saya sebutkan tadi ya, yang kalau awak tak dengar boleh dapatkan dari ungguncreative.com ya. Tapi cerpen yang ingin saya tampilkan ialah berjudul Dinding Plastik. Dalam kisah ini saya menggambarkan sebuah bencana alam yang tiba-tiba melanda kemanusiaan, dan pada satu hari itu matahari meletup. Dan apabila radiasi daripada letupan itu mencecah bumi, ramai yang mengalami kelencuran, penyakit kulit. Namun apa yang lebih membimbangkan adalah kabar angin, atau dalam istilah hari ini fake news, atau berita palsu yang berdesas-desus yang lebih membahayakan daripada keadaan sebenar, dan mengatakan bahawa semua kanak-kanak pada usia bawah 12 tahun akan mati kerana kekurangan daya ketahanan ataupun immunity semula jadi. Dan di sinilah bermulanya cerita yang mana protagonis lah Haikal, seorang kanak-kanak yang berusia 7 tahun, baru hari pertama melangkah ke sekolah rendah ya. Dan dia berasa bingung macam rusa masuk kampung kerana semua pelajar di sekolahnya memakai suit plastik seperti hazmat suit yang mungkin kita sering nampak sekarang. Bagaimana ahli kesihatan perubatan dan tapi ini semua pelajar di sekolahnya memakai hazmat suit. Jadi hazmat suit yang digunakan oleh pekerja-pekerja perubatan dan juga paramedics dan sebagainya, mereka digunakan oleh para pelajar ini di sekolah yang 12 tahun ni. Jadi cuma si Haikal dengan 2 orang rakan lain sahaja yang tidak diberikan suit itu oleh orang tua mereka. Jadi ini bukan satu ketentuan daripada pihak pemerintah, ini sama ada orang anjuran saya. Dan timbullah persoalan sama ada Haikal ini boleh bertahan akibat kesan matahari yang meletup itulah ya. Dan salah sebuah cerpen yang saya sifatkan sebagai dunia yang agak kelam dan gelap juga, yang mungkin ada unsur-unsur distopia di situ, ialah sebuah kisah yang dipetik daripada kumpulan cerpen sulung saya. Cerpennya berjudul Emas, Kertas dan Hampas, daripada buku Kesumat Sang Avatar ya. Dan cerita ini mengisahkan watak utamanya, Wak Dolah. Wak Dolah ni dia hidup pada zaman yang mana para penduduk di negara itu perlu memungut mata untuk penakatan atau survival ya, atau pengumpulan mata ini untuk menyara hidup mereka. Maksudnya kalau mereka dapat 10 markah, mereka boleh membeli barangan di supermarket dan sebagainya. Dia macam mata lah, macam points. Macam points lah.
Dan maknanya di sini apa yang ingin saya ketengahkan, duit kertas yang kita gunakan selama ini tidak lagi bernilai. Jadi pada zaman itu mereka tidak lagi menggunakan wang kertas. Dan hakikatnya ini bukan satu revolusi yang baru, Nurida. Kita dapat lihat daripada sejarah bila mana pada zaman lampau emas memang dijadikan sebagai mata wang. Tapi yalah, masa itu kita berurusan dengan emas. Kita beli dengan komoditi dengan emas. Tapi bila sampai masa pada tahun 1968, emas mula digantikan dengan wang kertas ya. Kertas itu meraih nilainya yang tersendiri disebabkan orang ramai yakin dan percaya bahawa kertas itu sendiri berharga. Dan pada waktu saya menulis cerpen itu, saya menjangkakan akan tiba satu masa yang mana wang kertas hari ini akan juga kelunturan nilainya dan digantikan dengan sistem kewangan yang baru. Contohnya seperti cryptocurrency, ya, yang mana kita mungkin pernah dengar tentang Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Dan jadi memang pada dasarnya kalau wang kertas tu, kalau kita tengok betul-betul duit kita tu dia sekadar kertas saja. Berbanding kalau emas, macam mana pun nilai emas tetap ada. Sama ada kita buat rantai, kita buat gelang atau ada dalam blocks kan, dia dalam petak-petak, dia emas tetap emas. Kalau kita jual beli, dia menilainya tu ikut kepada berat emas. betul. Tapi kertas berat macam mana, kalau semua $1 takkan sama dengan katakan sehelai kertas $1,000 contohnya. Tapi emas memang ada nilainya. Yang tak ada nilai dia emas ataupun pelitup muka ataupun Itu juga ada nilai kerana sekarang semakin susah untuk mendapatkan mask. Dan sekarang bila kita sebut emas, orang yang fikir tentang duit akan ingat emas. Tapi perlahan-lahan kita dapat lihat ya, Nurida, perkembangan dunia terkini apabila COVID-19 ini mula menular. Sistem pemerintah di beberapa negara mula menyarankan agar rakyat mereka tidak menggunakan wang kertas lagi. Kerana takut akan menjadi ejen pembiakan lah. Ya? Dan tak salah saya di China pun sebelum ada wabak ini, mereka sudah pun bergerak ke arah cashless society. Mereka tidak menggunakan wang lagi, semuanya menggunakan scan barcode kan, menggunakan cashless society. Mereka menggunakan handphone, menggunakan e-wallet dan sebagainya. Mereka tidak perlu bawa duit pun, tak perlu bawa credit card pun, bawa handphone je dah cukup. Malahan di China juga misalnya, saya entah mungkin berita sahih ataupun tidak, saya terbaca bahawa pemerintah di sana telah membakar wang kertas atas sebab-sebab serupa ya, bukan wang kertas yang bakar untuk leluhur, tapi wang kertas yang kita gunakan tu mereka bakar sebab takut ada peninggalan virus. Ya. Dan di negeri mana yang mereka cuci semua wang-wangnya, mereka cuci semua shilling-shillingnya. Sebab kerana takut virus tu masih ada di situ, tak boleh lari, tak hilang-hilang. Kurang pasti. Tapi bolehlah kita buat kajian ni. Dan kalau ada yang berminat untuk membaca cerpen-cerpen saya, jangan lupa ya, layari laman kami di ungguncreative.com. Pada waktu ini kami percaya yang penghantaran melalui pos masih boleh dilaksanakan. Jadi usah was-was apabila memesan melalui sistem e-commerce kami ya. Kami belum ada penaja atau pengiklan lagi, maka harap pendengar-pendengar di luar sana bersabarlah dengan promosi buku-buku kami ya. Cetusan cipta goresan tinta, penyuluh kata semaralah sastra Melayu, persada dunia Terbitan Unggun Kreatif. Jika tadi kita meneliti sastra Melayu moden ya Farihan, kini kita menjejaki sastra Melayu tradisional pula. Kalau boleh, saya berkongsi tentang talibun, iaitu sejenis bentuk sastra Melayu tradisional yang boleh kita jumpa dalam hikayat-hikayat lama. Dan talibun ni dia mempunyai fungsi yang tersendiri berbanding dengan pantun, syair dan lain-lain. Talibun ni fungsinya khusus sebagai alat pemerian dalam hikayat. Maksudnya talibun ni digunakan untuk menyampaikan deskripsi tentang sesuatu perkara. Mungkin alam,
mungkin keadaan yang sedang pertempuran atau mungkin keadaan manusia. Ya, adakah Taliban ini khusus kepada satu-satu negeri ataupun mungkin terdapat secara meluas di Nusantara? Taliban ni kita akan temuinya dalam hikayat. Jadi dia tidak khusus kepada satu-satu negeri atau satu-satu daerah. Tapi kalau dalam sastra tradisional, dalam sastra rakyat, iaitu jenis bentuk sastra cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, apabila penyampai itu bercerita, ia akan diselang-selikan dengan puisi. Dan salah satu jenis puisi ialah Taliban. Jadi bila dia nak membuat pemberian tentang kecantikan wanita contohnya, dia akan menggunakan Taliban sebagai pemberian, sebagai deskripsinya. Jadi apakah Taliban yang akan dibacakan oleh Nurida? Saya akan petik sebuah Taliban daripada hikayat Malim Deman yang membuat pemberian yang saya rasa sesuai dengan tema kita pada hari ini, iaitu tentang wabak. Dan wabak ni akan membawa kepada penyakit. Jadi dalam Taliban ni, dia membuat pemberian tentang orang-orang yang mempunyai kekurangan ataupun penyakit, tapi walaupun mereka mempunyai kekurangan, mereka masih dapat menjalankan tugas-tugas yang khusus dalam masyarakat. Jadi saya baca, yang pekak pembakar meriam, yang buta penghembus lesung, yang lumpuh penghalau ayam, yang pekung berjemuran, yang kurap memikul buluh. Jadi kalau kita lihat daripada Taliban ini, setiap kekurangan manusia itu memberinya semacam kelebihan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi kalau dalam kita lihat bait pertama tu, yang pekak pembakar meriam. Kita bayangkan kan, kalau orang nak bakar meriam tu, meriam tu akan meletup dengan kuat kan. Tapi kalau orang tu pekak, mungkin tidak akan mencederakannya sebab dah tentu dia pekak. Jadi kalau dia tak pekak, dia akan jadi pekak. Tapi kalau dah dia tentu pekak, bila dia membakar meriam, tak akan menambahkan kecederaan atau kecacatan pada dirinya. Yang buta penghembus lesung. Jadi ni saya bayangkan lesung api, kalau kita nak sembuh, nak petik api tu kan, nak besarkan api tu, kita kena sembuh. Abu-abunya tu akan masuk ke dalam mata dan pedih sekali kalau hal ini berlaku. Tapi untuk seorang yang buta, hal ini tidak akan mencederakannya kerana dia mungkin tidak dapat rasa pun dari mata tu bila debu dah masuk. Kemudian yang lumpuh penghalau ayam, dan lumpuh ni boleh bererti sama ada kakinya tu kurang kuat atau mungkin satu kaki tu sudah tidak ada, sama ada dia timpang atau dia lumpuh, dia tidak ada satu kaki, maka dia jalan terhinjut-hinjut atau ada jalan timpang atau ada jalan dengan pergerakan yang begitu perlahan. Tapi dalam keadaan seperti itu juga dia ada tugas. Dia boleh dapat menghalau ayam. Maksudnya masih ada tugas yang boleh dia lakukan dalam alam manusia tradisional ini. Kemudian yang pekung berjemuran. Kalau kita tahu pekung tu sejenis penyakit yang busuk kan, penyakit kulit yang busuk, dan memang obatnya itu ialah dia kena berjumpa dengan matahari. Dia kena didedahkan dengan matahari. Jadi dia berjemuran. Maksudnya orang yang ada sakit pekung ni, maka bolehlah dia bekerja di bawah matahari. Dan kemudian yang terakhir, yang kurap memikul buluh. Dan orang yang kurap ni kita tahu sifatnya bagaimana, Farihan? Dia penggatal. Dia gatal-gatal, asyik tergaruk-garuk saja sebab dia kurap. Jadi bila dia pikul buluh, buluh tu banyak anak-anak buluh yang mungkin tajam-tajam yang akan buat dia rasa, seseorang tu rasa tidak selesa dan nak garuk-garuk. Tapi dah tentu dia kurap, yang dia selalu tergaruk-garuk, maka hal ini bukanlah sesuatu yang mencederakannya lagi atau menyakitkannya lagi sebab dah tentu dia sendiri sudah rasa gatal-gatal. Jadi ini Taliban daripada hikayat Malim Deman, yang pekak pembakar meriam, yang buta penghembus lesung, yang lumpuh penghalau ayam, yang pekung berjemuran, yang kurap memikul buluh. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa setiap individu dalam masyarakat, walaupun dalam keadaan yang sakit, yang kurang, yang lemah, mereka masih ada peranan untuk dimainkan. Malahan tugas yang dapat mereka lakukan itu mungkin adalah tugas yang tersendiri, yang khusus untuk keistimewaan mereka, yang orang lain yang mungkin sempurna sifatnya tidak dapat melakukan dengan baik tanpa mencederakan diri sendiri.
Jadi Nurida, kalau dalam pada saat sekarang ini, apakah agaknya tujuan ataupun peranan mungkin merasakan diri mereka tidak dapat menyumbangkan sepenuhnya kepada peperangan menentang wabak ini? Jadi apabila wabak ini menular, apa yang kita lihat ialah ramai manusia yang harus berkurung di rumah, yang tidak boleh bergerak dengan bebas. Kapal terbang, pesawat semua sudah tidak dapat menjalankan perniagaan seperti biasa, dan manusia pun disuruh duduk di rumah, tidak boleh keluar pun untuk membeli makanan ataupun untuk bergaul. Beli makanan boleh tapi tak boleh duduk bergaul dengan orang-orang di luar daripada rumah mereka. Ini untuk membanteraskan atau menghambat penularan itu supaya tidak merebak dengan lebih liar lagi. Dan kalau kita renungkan hierarki keperluan Maslow ya Farihan, kita dapati ada 5 peringkat, dan peringkat yang paling asas dari pasti anda lebih maklum iaitu Air, lagi makanan, udara. Tapi kalau untuk Farihan, udara dia lain sikit. Kerana dia suka cari oksigen. Air, udara, makanan, perlindungan, pakaian, ni semua adalah perkara-perkara yang paling asas. Kemudian peringkat seterusnya ialah keselamatan. Kita perlukan pekerjaan, sumber-sumber, kesihatan, hartanah. Dan kemudian yang ketiga ialah kasih sayang. Kita perlukan persahabatan, kita perlukan keluarga, tapi keluarga yang bersatulah, dan juga ada rasa perhubungan antara manusia. lingkaran sosial lah. Lingkaran sosial, kita perlu bersahabat kerana manusia ni ialah makhluk yang suka berinteraksi. Kemudian seterusnya ialah kepercayaan diri. Kita perlu rasa dihormati, rasa dihargai, kita inginkan status dalam masyarakat, dan juga penghargaan, kekuatan dan juga kebebasan. Dan yang terakhir, yang mana kalau kita sudah penuhi keempat-empat tahap ini, tahap yang terakhir iaitu self-actualization. Kita mahu memenuhi potensi diri kita. Jika dalam diri kita tu kita rasa kita ada kelebihan, kita ada bakat tertentu, kita ingin memenuhi atau mencapai, mengembangkan lagi bakat itu ke tahap yang semampu diri kita lakukan. Jadi ini adalah 5 tahap-tahap Maslow, dan dengan peribatkan wabak ni, apa yang kita lihat ialah manusia kembali kepada tahap yang paling asas, iaitu mereka harus memenuhi makanan, air, udara. Perkara-perkara yang paling asas ini menjadi keprihatinan. Jadi perkara-perkara yang lain seperti beg yang mahal, mungkin pakaian yang cantik-cantik, nak melancong ke sana sini, itu semua sudah diketepikan, sudah tidak menjadi penting. Yang penting dalam peti ais kita makanan cukup, betul? Betul. Tapi kenapa tukang gunting pun dianggap sebagai keperluan asas? Saya rasa itu lebih kepada keselesaan juga. Kan, kerana itu juga adalah sebahagian daripada gaya hidup. Sama juga seperti kita perlu jaga kesihatan mulut kita. Kita perlu berus gigi, kita perlu, itu bukan untuk makan tapi untuk hygiene atau untuk kebersihan diri. Jadi gunting rambut semua adalah perkara-perkara yang asas. Jadi berbalik kepada soalan tadi tentang peranan-peranan manusia, kita lihat bahawa petugas-petugas yang menjalankan atau yang memastikan kita ada keperluan-keperluan asas ni, seperti gunting rambut, seperti orang yang bekerja di pasaraya, seperti jururawat dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak mengiktirafkan sumbangan mereka. Tapi dalam keadaan seperti ini, yang mana kita sudah pulang ke keadaan yang asas, kita inginkan strata Maslow, sastra keperluan yang paling asas, orang-orang ini menjadi penting. Orang yang menghantar makanan, contohnya Food Panda dan sebagainya, mereka menjadi orang-orang yang ada peranan yang penting dalam masyarakat, dalam hidup kita. Malahan orang yang membersihkan sampah dan sebagainya. Itu juga pun saya rasa paling penting. Itu penting betul. Itu perkhidmatan asas. Sebab kita tak akan buat. Kan? Dan kita lihat kalau negara-negara yang mungkin kurungan yang bersifat total, malah kalau kita lihat tukang pembersih sampah pun sudah tidak bekerja, dan malah kita
nampak daripada gambar-gambar lah. Sampah bertimbun-timbun, berlombor-lombor. Ada yang campak sampah daripada luar tingkap dan sebagainya sebab nak simpan sampah kat rumah makin busuk kan. Jadi ni semua adalah keperluan asas, tugas-tugas asas dan tugas-tugas yang kadang-kadang kita anggap marhain kan. Remeh. Tapi marhain yang kita mungkin tidak pandang ke apa, tapi ia menjadi begitu penting dalam keadaan manusia bukan kembali kepada fitrah, tapi kembali kepada keperluan yang paling asas. Baik. Jadi di sini kita dapat lihat hubungannya dengan sastra Melayu tradisional dengan talibun, yang mana masyarakat ataupun ahli-ahli masyarakat yang mempunyai kekurangan sebenarnya mempunyai kelebihan. Baik, apakah segmen kita yang seterusnya? Segmen kita yang seterusnya ialah kupas karya, dan kita akan kupas sebuah karya yang banyak dikongsikan di laman Facebook buat masa ini, iaitu sebuah lagu yang cukup menyayat hati. Baik, kita nantikan selepas pesanan penaja. Terbitan Unggun Kreatif. Lagu yang akan kita kupas dalam segmen kupas karya ini ialah nyanyian Ibit Jiadi, iaitu Berita Kepada Kawan. Ayuh kita analisis lirik lagu ini dalam segmen kupas karya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang, engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Jadi mungkin kita kembali kepada rangkap pertama, iaitu perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang kau tak duduk di sampingku, kawan. Mungkin kita boleh kupas dulu siapa agaknya kawan yang tak duduk di samping penulis ataupun pengkarya lah. Dan perjalanan mungkin kita boleh ambil pembayangan kepada kehidupan, bahawa kehidupan ni seperti satu perjalanan yang panjang kan. Tapi perjalanan ini sangat menyedihkan. Ada perkara-perkara yang menyedihkan pencerita ni, dan kemudian dia terkilan atau dia terkenang kawan dia ni yang tidak ada di sampingnya. Mungkin kawan tu ialah manusia, iaitu kawannya yang akrab, yang mungkin sudah dipisahkan oleh jarak, masa, ataupun dipisahkan oleh kematian, iaitu orang tu sudah tidak ada lagi. Ataupun kawan itu boleh secara metafora, ia bermaksud kepada benda, simbol. Kawan tu simbol untuk perkara yang lebih besar lagi. Jadi itu secara, mungkin kalau kita ambil secara tersurat, ya, tanah kering berbatuan, satu ialah itu, dan satu yang pernah anda katakan iaitu tanah tu dah kering sehingga dia macam berpitak-pitak, macam batu-batu. Merekah-rekah. Kalau kita boleh bayangkan tu tanah yang terlalu kering sehingga merekah-rekah, nampak seperti batu-batu yang banyak. Dan ketiga, mungkin secara simbol iaitu manusia tu, sebab manusia diperbuat daripada tanah, bahawa manusia tu menjadi batu. Manusia sudah tidak ada hati, sudah tidak ada rasa peri kemanusiaan lagi. Jadi tanah manusia tu tanah kering bebatuan. Kemudian masuk kepada rangkap seterusnya. Tubuhku tergoncang dihempas batu jalanan, ya. Kalau perjalanan tu, kalau kita cakap satu kehidupan kan. Satu kehidupan. Bumi yang mana tidak ditimpa hujan, lautan mana tidak bergelora. Jadi perjalanan tu akan ada cabaran-cabarannya. Jadi dalam perjalanan tu dia dihempas dengan batu jalanan, dan kemudian hati tergetar, nampak kering rerumputan. Dan daripada ini juga apa yang saya dapat tangkap ialah bila kita lihat bumi tu selalu dalam keadaan kita bersujud. Jadi mungkin dia sedang mengalami sesuatu cabaran yang begitu besar hingga membuat dirinya tu bersujud kepada Tuhan, sama ada dalam keadaan keinsafan kan, nak memohon maaf. Jadi barulah dia lihat betapa tandusnya tanah yang dia sujud tu. Kemudian perjalanan ini pun seperti jadi saksi gembala kecil menangis sedih. Kehidupan tu memerhatikan perjalanannya tu, dan gembala kecil menangis sedih. Kemudian dia kata bahawa gembala itu sudah kematian ibu dan bapa ditelan bencana tanah ini. Apa agaknya maksudnya, Farian? Jadi di sini kita tertanya-tanya kenapa penulis menggunakan pelambangan gembala. Khusus gembala. Kenapa tidak mungkin tukang hantar susu ke lah, tukang hantar surat khabar ke. Kenapa gembala kecil yang menangis sedih?
Dan kemudian kenapa bayangan yang kita dapat ni, apabila penyanyi itu bertanya kepada gembala kecil kenapa ia menangis, sebab bapa ibunya telah lama mati, maka itu bermaksud yang anak gembala kecil tu seorang anak yatim piatu dan kerana ditelan bencana tanah ini. Jadi paling dekatlah yang boleh saya tanggapi daripada rangkap kedua dan ketiga ni, kita mungkin kenal siapa gembala kecil pada satu ketika dulu ya. Jadi gembala kecil yang mungkin dimaksudkan itu tidak lain dan tidak bukan ialah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW ya, yang mana kita tahu baginda ialah seorang anak yatim piatu. Jadi kalau kita kaitkan dengan lagu ni, Berita Kepada Kawan, pada saya mungkin agak serasi, agak cocok lah kalau gembala kecil yang seorang anak yatim piatu ni merujuk kepada figura yang lebih besar ya. Kalau kita lihat dari sudut metafora, bapa ibunya mungkin selalu kita kaitkan ibu dengan tanah air ya, ataupun bapa mungkin satu authority figure Fatherland kan. Ya. Motherland dan kalau bangsa Aryan dia orang memanggil Fatherland. Ya. Dan yalah, mungkin dari segi sudut metafora tu kita lihat bagaimana sistem authority tu telah hapus, telah ditelan bencana ya. Jadi manusia ni bagaimanapun berkuasa pun, apabila tiba sesuatu bencana, semuanya lupus, semuanya hapus ya. Jadi kita lihat gembala kecil ni ialah generasi depan, generasi yang akan datang, yang mana generasi dahulu mak ibu bapanya sudah musnah, sudah hapus kerana bencana tanah yang mungkin mereka sendiri buat, manusia sendiri yang menghasilkan bencana tu. Jadi akibatnya ialah generasi hadapan itu, iaitu gembala kecil, anak-anak kecil, mereka yang akan menangis, mereka yang akan menderita. Betul. Dan kemudian sesampainya di laut, kukabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Saya nak tahu, di sana ada jawabnya, di mana tu di sana agaknya ya. Saya rasa di sana tu ialah alam yang selepas ini, iaitu selepas kita menghadapi kematian, kita akan dibangkitkan ke alam yang lain, alam yang belum kita ketahui rahsia-rahsianya. Jadi di sana mungkin ada jawabnya kenapa hari ini kita melalui bencana seperti wabak COVID-19 ni, yang dah berpuluhan ribu yang meninggal dunia, beratusan ribu yang dijangkit. Jadi ini adalah bencana alam yang terjadi dan kita seolah-olah tidak dapat melawan. Kita melawan dari segi simptomnya, tapi kita seakan tak boleh lawan penularannya sebab dia akan merebak. Baris-baris pertama pada rangkap ini, sesampainya di laut, kukabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tapi semua bisu. Jadi maksudnya di sini mungkin alam tu dah mati, alam pun sudah tidak pedulikan manusia lagi. Ya. Sebab manusia sentiasa mengkhianati alam kan, melalui pencemaran dan sebagainya. Manusia tak fikir tentang alam apabila mereka inginkan kemajuan. Jadi tiba masa terjadi bencana, kenapa kita lari kepada alam? Alam ibarat kawan yang tak akan mendengar lagi. Dan kita dapat lihat bagaimana negara-negara yang mungkin sudah pun lockdown dan kita lihat bagaimana alam sekitaran tu kembali pulih ataupun mungkin angin kembali segar dan awan-awan semakin biru dan sebagainya mungkin ini disebabkan ialah kegiatan manusia yang tidak pernah berhenti siang malam pagi petang, orang kata 24/7 sentiasa. Kalau kita lihat indeks pencemaran di China juga semakin baik. Semakin pencemaran semakin turun, keadaan semakin pulih. Kerana dari segi udaranya pun kurang pencemaran udara sebab faktori-faktori yang tutup, dan juga mereka yang bersengketa pada awalnya itu bergaduh antara negara pun sudah kurang sebab sekarang ada gejala, ada musuh yang lebih besar lagi, iaitu virus yang tak boleh kita nampak pun dengan mata kasar. Virus ini lagi kuat nak melawan seluruh manusia di dunia. Dan kemudian pada baris akhir
pada bait akhir. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Dan kalau kita lihat dari segi citra tu, dia ada kaitan dengan rangkap-rangkap yang awal. Jadi kalau kita betul-betul mendalami karya ni, mungkin kawan tu bukan kawan fizikal, bukan manusia. Tapi kawan tu mungkin adalah alam. Kan, alam semula jadi yang disebut tu matahari, ombak, lautan, rumput dan sebagainya. Semua dah tak nak dengar, dah tak nak bercerita lagi dengan dia. Semua sudah merajuk. Jadi kemudian dia kata, cuba kita bertanya pada rumput yang bergoyang tu, sebab yang dia dah bersujud tu, dia nampak rumput kering, dia sendiri terperanjat rumput boleh kering macam tu. Jadi semua dah tak ada. Bila dia cakap rumput tu, saya bayangkan rumput tu sebab dia di tanah. Jadi dia akan kembali ke tanah sebagai manusia, dia bersujud. Iaitu dia reda bahawa dia bersalah, dia berdosa. Jadi dia kembali bersujud kepada ilahi. Jadi dia berteman dengan rumput lah. Dia dah tak berteman dengan benda yang di atas, di langit, di pokok dan sebagainya. Cuma saya teringat apabila lagu ini mula-mula dimainkan di radio, ada sedikit kontroversi lah tentang baris bait terakhir ni, tentang bagaimana Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Ungkapan Tuhan mulai bosan tu mungkin dianggap sebagai agak blasphemous lah. Ya, dan ramai yang mungkin tak setuju. Penulis ini membayangkan apa yang Tuhan bayangkan. Tapi saya rasa perkataan yang mungkin menyelamatkan rangkap ni ialah mungkin. Dia kena mungkin. Mungkin Tuhan, mungkin juga tidak. Jadi sebagai manusia, kadang-kadang bila kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu dan kita tak dapat, kita rasa mungkin Tuhan marah kat kita. Mungkin ada sesuatu yang kita buat yang Tuhan marah kat kita, dia tak nak kurniakan doa-doa kita kan, dia tak nak sempurnakan. Jadi mungkin tu penyelamat. Dia tak beri kata putus bahawa Tuhan dah bosan. Tapi mungkin Tuhan mulai bosan. Jadi kita buat silap kepada alam dan Tuhan mulai bosan, maka jadilah bencana-bencana seperti ini. Jadi ini yang kami dapat tangkap lah daripada lagu ni. Mungkin anda di luar sana, mungkin bila anda dengar lagu ini, lain pula kesannya yang anda dapat rasa berbanding daripada apa yang kita telaah tentang lagu ini. Tapi sekarang kita fahamlah kenapa ramai yang mula memainkan lagu ni dalam media sosial mereka. Ya, kerana lagu ni lah yang sebenarnya membuat diri kita pun rasa insaf ya, bahawa kita sebenarnya lah, kita lah bencana alam. Dan daripada kita lah terjadinya bencana-bencana lain. Manusia lah penggerak. Unggun Kreatif. Berbalik kepada topik wabak, pemusnah atau penyelamat, apakah mungkin wabak ini mempunyai kesan-kesan positifnya? Bagaimana Farihan? Nurida, sebelum kita sentuh tentang kesan positifnya, mungkin saya boleh singkap sedikit tentang kesan negatifnya dulu. Baik, selain daripada yang nyata seperti angka jangkitan dan kematian yang semakin hari semakin meningkat ya, juga kesan buruk yang kita lihat kepada sistem ekonomi, bukan sahaja pada tahap lokal ya, malahan pada tahap sejagat juga ya. Kita dapat lihat bahawa setiap negara mula memecahkan tabung atau reserve negara masing-masing untuk mengagihkan bantuan secukupnya kepada rakyat jelata ya. Dan kita juga sedar apabila ekonomi mula merudum, ramai perniagaan dan perusahaan yang akan tutup kedai dan mengakibatkan pembuangan kerja bagi sebahagian besar penduduk sesebuah negara itu. Ini antara kesan yang negatif ya. Dan bukan itu sahaja, malah tempat-tempat beribadah turut ditutup. Dan ini mungkin melunturkan amalan seharian seseorang yang berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari sudut positifnya pula, mungkin ada antara kita yang pernah lihat beberapa gambar yang menunjukkan pemulihan bumi secara beransuran. Kita lihat langit semakin cerah, indeks pencemaran udara semakin bersih dan manusia lebih banyak masa untuk
bermuhasabah, membuat refleksi diri, melambatkan peredaran waktu untuk bersama-sama dengan keluarga yang mereka kasih dan sayang. Jadi wabak sebagai pemusnah atau penyelamat, kalau wabak tu boleh memusnahkan, wabak juga ada sifat duality, dia juga boleh menyelamatkan. Dan sekarang apa yang kita lihat sebagaimana yang dinyatakan oleh Farihan tadi, bahawa wabak tu membersihkan alam. Kita selaku penulis, penerbit dan penggerak sastra, bagaimana orang-orang seperti kita atau masyarakat komuniti penulis ini, apakah yang boleh kita pelajari atau ambil iktibar daripada wabak ni? Bagaimana agaknya untuk meniru sifat-sifat virus untuk menularkan karya kita, atau menjadikan ia popular, meledak di media sosial dan media aliran utama juga. Misalnya lah, mungkin contoh pertama, kita lihat sifat virus ini intrusif atau mengganggu keamanan dengan caranya yang menerobos benteng pertahanan dalam tubuh kita. Dia buat sebegini untuk bermukim lah, untuk berkampung, untuk membina sebuah kota atau tamadun baru dalam sistem tubuh kita. Betul. Dan karya kita juga boleh memiliki sifat yang sama, iaitu kita karya itu harus mencabar konvensi, tingkah laku ataupun pemikiran masyarakat yang sedia ada. Kita harus memecahkan benteng tersebut dan menyuarakan satu gagasan atau paradigma yang baru, bukan setakat mengulang-ulang kekata yang sama. Jadi seperti kita nak lawan kelaziman, kan, seperti virus itu juga dia membina habitatnya sendiri, dan kita sebagai penulis juga bila kita nak berkarya, kita nak menerobos, mencari sesuatu yang baru, dan pada masa yang sama yang baru tu akan menjadi kelaziman yang baharu. Saya. Dan dalam erti kata lain, strategi pertama kalau kita ikut sifat virus ni lah, adalah mencipta sesuatu karya yang menongkah aliran semasa. Orang lain ke kiri, kita akan ke kanan. Orang lain ke depan, kita cuba ke bawah. Ini sebagai contoh lah. Dan kedua, kita juga dapat lihat bahawa virus ini bukan sahaja menyerang tubuh seseorang itu secara fizikal, malahan secara mental, secara emosional dan juga psychological. Baru saja kita dapat kabar angin, kita dah mula panik, kita dah mula persiapkan diri, bersiap siaga untuk menempuh apa jua bala yang bakal menimpa. Dan di sini juga kita boleh mengambil iktibar daripada sifat ataupun kesan daripada virus tersebut, iaitu kita perlu menggunakan impak kepada emosi ataupun perasaan-perasaan besar manusia dalam karya-karya kita. Dia pernah disebutkan dalam sebuah ensiklopedia dalam bahasa Cina pada kurun pertama tentang 7 emosi asas manusia. Yang pertama bahagia, kemudian 2 marah, ketiga sedih, takut, cinta, benci dan suka. Kemudian pada kurun ke-20, seorang psikologis dari Amerika menyenaraikan 6 perasaan fundamental dalam diri seseorang pula. Mungkin ada antaranya yang kita sudah bertindan lah. Kita tahu jugalah, termasuk jugalah marah, benci, ketakutan dan sebagainya. Dan kiranya kalau kita kaji hantaran-hantaran atau meme-meme yang menjadi viral dalam laman sosial dan sebagainya, kita dapat lihat bahawa sebahagian besar daripada mereka bijak menggunakan ataupun menerapkan unsur-unsur emosional untuk menggalakkan orang berkongsi dan berbincang. Contohnya mereka menggunakan benda-benda yang lucu, yang kelakar. Bila kita lihat sesuatu yang menggelitik hati kita, kita jadi gembira dan kita kongsi. Kalau kita baca sesuatu yang agak melankolik, kita rasa sedih, kita kongsi. Kerana ia bertautan dengan apa yang kita rasa. Jadi itu juga satu cara yang mana penulis dapat menyebarkan karya mereka dengan lebih luas tanpa berkompromi dari sudut bahasa dan kesenian. Dan ini adalah satu kekuatan, kerana emosi ni adalah kekuatan, sama ada suka atau duka, ketawa atau kesedihan. Emosi ni yang akan menghubungkan antara manusia. Jadi bila kita berkarya, kalau kita tengah sedih, kita tak boleh cakap saya sedih, saya menangis. Tapi bila kita menulis tu, karangan kita tu membuat orang yang membaca tu merasa kesedihan yang kita rasa. Kedalaman sedih yang kita rasa, takat kesedihan yang kita rasa tu dapat dicipta semula dalam hati orang yang membaca. Itu adalah
connection ataupun hubungan hati ke hati, jalinan hati ke hati yang kuat yang membuat orang akan ingat karya kita sampai bila-bila. Terutama sekali bila mereka dalam keadaan yang mana mereka tidak dapat mencari kata-kata yang sesuai untuk meluahkan apa yang mereka rasa. Tapi sebagai penulis dalam medan kata-kata yang bermain dengan perkataan, mereka dapat menyampaikan dengan cara perlambangan ke metafora persis apa yang ingin disampaikan, apa yang kita rasa, manusia tu rasa tapi tak boleh terluah. Bila kita baca orang lain tuliskan apa yang kita rasa, dia akan ingat karya itu buat sampai bila-bila. Ia menjadi sebagai satu anchor ataupun sauh perasaan tu. Jadi begitulah sedikit panduan, bukanlah untuk menciduk sesuatu yang negatif tapi yang positif daripada kekalutan keadaan sekarang. Sedikit sebanyak menjadi pencetus ilham bagi menularkan penulisan masing-masing, ya. Jadi untuk episod ini dalam Bicara Sastra banyak yang kita pelajari. Satu ialah bagaimana wabak ni dia mempunyai sifat dualiti seperti pisau, seperti api, seperti air, tanah dan sebagainya. Dia boleh membina, dia boleh menjadi penawar dan dia juga boleh menjadi seteru. Dia juga kawan dan dia jugalah lawan. Jadi sama ada dianya pemusnah atau penyelamat, ni sifat dualiti yang kita dapat dalam wabak. Kemudian yang kedua yang kita pelajari ialah bagaimana wabak ni, sifat-sifat wabak ni boleh kita gunakan sebagai iktibar, boleh kita ambil contoh-contoh daripada wabak ni untuk kita gunakan dalam karya kita. Bagaimana nak menularkan karya, sebagaimana wabak tu merebak secara negatif, bagaimana kita nak gunakannya untuk merebakkan karya kita secara positif. Seiring dengan topik kita, wabak, pemusnah atau penyelamat, baru-baru ni saya terbaca saja Apa Ada Pada Abadaba, tulisan Farihan Bahrun yang mana beliau siarkan di Facebook. Jadi kita akan dengar deklamasi beliau. Terbitan Unggun Kreatif. Ayuh kita dengar saja nukilan Farihan Bahrun berjudul Apa Ada Pada Abadaba. Apa ada pada Abadaba? Aku hanya serintik renik titik-titik kuman merecik di tangan sekelumit kerikil kecil daud lastik di bidik. Arkian polos jua baju besi calu lebur melutut. Aku hanya hama berhabuk, desing dengung mencocok di telinga, jatuh langit seekor nyamuk tepis di tepuk. Arkian, runtuh jua tubuh, patung Namrud di lumat remuk. Aku hanya abadaba debu duli berdaki di kaki, jelajah lautan berjelaga, ombak mencemeti, arkian hanyut jua, tembok dermaga bersauh mati. Aku hanya sehalus virus parasit liar berkeliaran. Di darah sekelonit zarah berjarum mahkota, licit menyusur. Arkian kecai jua, kubu-kubu peta kosong terkubur. Baik, sekarang kita dengarkan sajak berjudul Tilik Tok Nujum, dihasilkan oleh Norida Kamari. Wahai Tok Nujum, tolonglah tilik. Apa angkara, bala nan pelik. Orang muda beta tunggang terbalik. Mungkinkah cuaca nan kian terik? Atau angin dendam datang mengusik? Atau ada hikmah daripada Ya Halik? Bagai tanda lahir lebam hijau bentuk naga di dada si lanang. Bagai disampuk, rambut dan mata menjadi hijau, biru dan perang. Bagai dimamah kuman, hidung, dahi hingga anu mula berlubang. Mata layu kuyu, jalan huyung hayang, tangan semakinlah panjang. Sidara pula perut masuk angin, bak kena 7 orang. Membuncit 9 purnama, sedang jari manis masih telanjang. Mulut hidung berasap, bak tertelan pawaka kuda kipang. Wahai Tok Nujum, tolong tilikkan angkara nasib beta nan malang. Kata Tok Nujum,
Wabak ini pantas berleluasa, jauh datangnya serata indera loka. Mungkin anasir Eropah atau Amerika atau Timur sendiri punca angkara. Ada kata ini punca si mata satu, salurkan bala bencana tanpa sempadan. Orang muda kita jadi tak menentu, hilang neraca untuk buat pertimbangan. Sebelum penawar wabak hamba berikan, sudi kiranya dijawab satu soalan. Selama wabak ini masih berjangkitan, apa sudah rakyat baginda usahakan? Kata baginda raja, mereka cuba apa terdaya, tutup malu mana yang mampu. Jari tercincin sekelip mata, mana berlubang dipasang kerabu. Ada yang cari ubat nanggah, baik disuntik atau dihidu. Ada sanggup melanggar titah, mencari tuak lengkapkan bumbu. Tapi kesannya tidak mujarab, sendi sengal semakin berbisa. Entah apa punca dan sebab, semakin condong tiang istana. Kata Tok Nujum, ambillah air satu belanga, biar hamba tilikkan penawar duka. Kumpulkan semua rakyat jelata di pinggir sungai di hujung rimba. Tak kala suria tegak di atas kepala, titahkan semua renung di perairan muka. Pada bayang-bayang sendiri bertentang mata, dari hujung rambut ke hujung kaki dan balik semula. Biar mereka lihat cacat dan cela, biar mereka renung yang berlubang, berlebam dan lasa. Biar mereka tangiskan fananya dunia. Biar mereka cari sendiri daya upaya. Kerana tiada yang dapat membantu mereka tanpa mereka sendiri yang berusaha. Diturutkanlah tilik Tok Nujum, dititahkanlah apa yang perlu, dan sembuhlah rakyat jelata menjadi manis yang dulu hempedu. Makin ramai pengunjung Tok Nujum ingin ditelik setiap waktu. Nama bayi, tarikh walimah, nasib masa depan ingin ditahu. Yang ditelik semuanya percaya hingga berpaling daripada yang satu. Baginda Raja duduk termangu. Ahai, timbul pula wabak baru. Sampai di sini saja podcast Nyala yang pertama. Sila layari laman kami di unggunkreatif.com atau Instagram kami Unggun Kreatif, atau boleh saja layangkan email kepada kami di info@unggunkreatif.com. Untuk episod seterusnya, kami akan membawakan tema tentang perintah berkurung. Tahukah anda dalam keadaan darurat seperti rusuhan, wabak dan perang, perintah berkurung atau duduk di rumah lebih selamat daripada keluar? Dan berkurung juga boleh bererti orang yang menyendiri secara sengaja seperti orang bertapa, ataupun kerana dihukum seperti dalam penjara. Banyak perkara dan banyak karya yang akan kami kupas tentang topik ini pada episod seterusnya. Hingga ketemu lagi, salam sastra daripada kami berdua. Semaraklah sastra Melayu Di persada dunia. Cetusan cipta goresan tinta, penyuluh kata semaralah sastra Melayu. Di persada dunia, nyala. Terbitan Unggun Kreatif.